Okey, Assalamualaikum. Selamat sejahtera bertemu kita untuk sesi kedua kita pada pagi ni. Sesi kedua ni saya lah sebagai speaker utama untuk sesi kedua kita pada hari ini selepas presentation daripada Encik Amirul Afnan. So banyak tak yang dapat tadi untuk sesi bersama Encik Amirul Afnan tadi? Banyak ke banyak dapat tadi? Banyak. Banyak Alhamdulillah banyak tu. Saya rasa penting sebab sebelum ni saya tak pernah pun buat fokus untuk pemasaran. Sebelum ni kalau saya buat khusus, saya memang fokus untuk penjagaan bongkar. Betul. Saya hanya fokus untuk penjagaan bongkar dan bagaimana nak set up sebuah orang kata projek tanaman cendawan tu. Saya tak pernah pun fokus untuk adakan satu sesi untuk anda semua fokus hanya kepada bidang pemasaran. Tapi bagi saya penting sebab sebelum kita bermula apa-apa pun kita kena ubah kita punya pemikiran, kita punya mindset daripada seorang usahawan kepada seorang petani kepada usahawan tani. Macam jauh lah ke phone saya yang tak dengar. Ya ke? Yang lain dengar tak? Suara saya jelas tak? Okey, macam tu lagi jelas bos. Lagi tadi kurang jelas. Oh, okey. Kena cakap dekat mic ni lah. Okey, cantik bos. Okey, tapi sebelum tu saya nak perkenalkan diri saya. Mungkin ada yang baru pertama kali jumpa saya tapi ada yang dah beberapa kali berhubung dengan saya. Saya rasa dah ramai yang mengenali ataupun yang telah berhubung dengan saya. Kalau anda directly tekan link Mashko ke WhatsApp tu, itu link kepada saya punya nombor lah tu. So saya perkenalkan diri saya, nama saya Muhammad Faiz bin Zainuddin. Saya adalah orang kata ataupun penggerak Mashko ni lah. So sedikit tentang diri saya. Saya perkenalkan ni lah. Okey, serba sikit daripada saya adalah usahawan cendawan di Johor dan usahawan produk berasaskan cendawan, produk-produk hiliran, dan saya juga adalah fasilitator khusus penanaman cendawan tiram dan sisir. Selain daripada itu saya juga adalah fasilitator projek untuk sistem misting dan saya juga adalah fasilitator bagi teknik pemasaran digital. Dan saya juga pengarah bagi program UTC di bawah KPT. Oh, ada lagi satu. Dalam slide ni tak ada. Saya tambah. Saya alhamdulillah baru saja dilantik sebagai pengerusi ataupun presiden PUCEM, Persatuan Usahawan Industri Cendawan Malaysia. So ada ada background tepuk. Alhamdulillah. So melalui persatuan tu ataupun pertubuhan tu kita akan bantu lebih ramai lagi lah. Antara yang saya dah bincangkan dengan agensi kerajaan, terutamanya Kerajaan Negeri Johor adalah untuk memberi grant ataupun dana sebanyak RM20,000 kepada 10 belia yang terpilih. So itu dalam masih lagi peringkat perbincangan. Tapi saya akan utamakan orang kata saya punya peserta lah. Sebab salah satu syarat dia adalah orang yang mempunyai pengalaman ataupun orang yang mempunyai orang kata cara bagaimana untuk menjalankan sebuah projek pertanian cendawan. So lebih mudah saya berhubung dengan anda semua dan menjadikan anda semua orang kata pilihan untuk saya lah. Jika saya ada orang kata kerjasama dengan pihak kerajaan. So dana tu sebanyak macam tadi saya kata RM20,000 untuk 10 orang. Dan untuk maklumat lebih lanjut saya akan kongsikan daripada semasa ke semasa. So untuk anda semua sedia maklum lah. So bila saya kata peluang tu ada, insyaAllah saya akan bantulah. So itu serba sikit tentang saya. Saya juga merupakan pelajar di Universiti Teknologi Malaysia, UTM. Dan situlah saya bermula dan selain daripada itu saya mempunyai pengalaman dalam bidang perkapalan. Sebab dulu saya bekerja di PTP, Port of Tanjung Pelepas. Kalau ada orang-orang yang pernah bekerja di PTP, mungkin sebelum ni kita pernah tersempak ke kan, tak tahu. Tapi itulah serba sikit latar belakang saya. Dan saya memilih untuk menceburi bidang pertanian cendawan ni sebab saya rasa ini peluang yang ada. Lebih-lebih lagi PKP ni. Saya ada satu company, event company. Habis lingkup.
Start start je COVID ni habis lingkup. Kemah-kemah tu saya tak tahu jadi apa tu. Nanti saya nak convert kemah-kemah yang saya ada tu, saya nak buat rumah cendawan insya-Allah. Okey, so yang inilah bab saya. Saya akan menerangkan serba sedikit tentang penanaman cendawan. Tapi semasa saya terangkan ni, kalau ada apa-apa pertanyaan boleh direct bertanya kepada saya. So ini adalah orang kata next. Ini adalah pengenalan berkenaan dengan projek tanaman cendawan. Cendawan adalah bergerak-gerak pula slide dia. Okey, cendawan adalah sejenis tanaman yang unik dan ia adalah sejenis fungus ataupun kulat. So yang ini terdapat pelbagai jenis sebenarnya cendawan yang anda boleh usahakan. Anda tidak hanya perlu fokus kepada cendawan tiram kelabu, tetapi anda boleh fokus kepada pelbagai jenis cendawan tiram yang lain lah. Contoh cendawan tiram yang lain, kita ada cendawan tiram putih, kita ada cendawan tiram pink, merah jambu. Kita ada juga cendawan tiram sutra ataupun cendawan tiram diraja. Yang ini warna kuning. So kalau anda pernah nampak, pernah lah. Kalau tak apa nanti saya kongsikan, tak ada masalah. Yang ini semuanya adalah penerangan saja. Cendawan ni terbagi kepada 4 kategori. Kategori pertama yang boleh dimakan. Yang kedua adalah untuk tujuan perubatan. Sebagai contoh cendawan cendawan susu harimau ataupun cendawan lingzi. Kalau anda pernah nampak lah, kalau anda pernah tengok jenis-jenis cendawan ni, yang ini adalah tujuan untuk perubatan. Dan betul. Selain itu ada juga cendawan yang tidak boleh dimakan ataupun poisoning punya cendawan. So yang ini selalunya cendawan yang ada di dalam hutan ataupun di tepi-tepi jalan. Saya nasihatkan anda memang benda tu organik, tapi janganlah cuba sesekali ambil dan makan lah, sebab kita tak tahu dia punya kandungan ataupun environment daripada cendawan tu, apa yang diserap tu kita tak tahu. Dan cendawan yang jenis liar lah. Okey, so yang inilah tadi saya cakap jenis-jenis cendawan yang ada dekat Malaysia ni. Ada yang pernah nampak ke jenis cendawan-cendawan lain selain daripada cendawan tiram? Ada ke? Ataupun dalam ni memang ada pengusaha yang mengusahakan jenis cendawan-cendawan tiram? Jenis cendawan-cendawan tiram ataupun jenis cendawan yang lain. Okay, untuk pengetahuan anda semua dekat sini saya akan share berapa profit ataupun jualan untuk setiap cendawan yang ada ni. So untuk pengetahuan semua, cendawan atas sekali tu, cendawan Ebolan yang ini kurang lah. Cendawan jenis ni sangat kurang di Malaysia dan saya pun tak tahu berapa harga market dia. Kita terus ke cendawan seterusnya, telinga kera, black jelly. Black jelly kita ada usahakan dekat sini, dekat belakang. Nanti petang saya bawa. So kita ada cendawan black jelly dekat sini. Kita jualan untuk cendawan black jelly dekat sini sekilo daripada 30 ke 50. Seterusnya kita ada cendawan sisir ataupun certain tempat panggil kuko. Cendawan ni sekilo bersamaan dengan kalau di Johor 70 ke 80 ringgit lah. Dan seterusnya cendawan tiram raja. Yang ini saya tak pernah usahakan, saya pun tak pernah beli, jadi saya tak tahu. Cendawan tiram putih lebih kurang harga cendawan tiram kelabu. Ini cendawan tiram kuning ataupun cendawan diraja. Yang ini orang selalu jarang untuk orang buat jual beli. Dia hanya untuk simpanan saja sebab dia nampak kuning kan, cantik kan. Seterusnya cendawan tiram kelabu. Ni biasalah paling besar market share dia ataupun jualan dia ni. Dan seterusnya cendawan tiram merah jambu. Yang ini pun untuk orang kata suka-suka bela, tapi boleh makan, tak ada masalah. Cendawan perut lembu, yang ini saya tak pernah mengusahakan. Cendawan jarum emas ataupun cendawan nama lain dia adalah inoki. Ada tak? Saya rasa tahu kot cendawan inoki ataupun jarum emas ni. Saya rasa yang lain pernah beli ataupun pernah makan cendawan ni. Kalau pergi dekat steamboat selalu memang ada cendawan ni. Cendawan lingzi, yang ni saya kata tadi untuk tujuan perubatan kita ada buat tapi tak banyak, small quantity. Cendawan melati, cendawan cintake. Yang ini hanya ekspor sahaja. Maksudnya hanya import saja. Kita import daripada luar ke dalam Malaysia. Kita dalam Malaysia saya rasa belum ada yang buat lagi cendawan cintake ni sebab dia memerlukan kos dan teknologi yang tinggi. Cendawan jerami, selain tu cendawan butang yang ada tadi ada tanya kan, cendawan butang yang bawah tu.
cendawan bunga kobis, cendawan berangan, cendawan peha ayam dan last sekali cendawan yang paling mahal di Malaysia. Cendawan susu harimau. Tak semua ada orang kata pengalaman ataupun ada orang kata ilmu untuk tanam cendawan susu harimau ni. Berapa harga pasaran? Ada yang nak tahu ke berapa harga pasaran untuk cendawan susu harimau? Ada. Ada okay. Okey. So untuk cendawan susu harimau ni dia bermula daripada harga RM300. Bukan sekilo bukan sekilo bukan sekilo, dia hanya kurang daripada 30 gram lah. RM300 dan ke atas. Kalau dah proses lagi tinggi harga dia. 30 gram 30 gram RM300. Kalau saya Cendawan buat apa tu, cendawan Cik ni Faiz? usaha besar-besaran. Cendawan susu harimau. Benar jenis Cendawan macam susu mana? harimau. Yang ni yang bawah ni, ada ni dekat gambar ni. Cendawan susu harimau ni dia tujuan dia adalah untuk banyak khasiat dia tentang perubatan. Kalau nak masuk untuk buat cendawan ni boleh, tapi kena ada market dah. Ataupun kilang untuk proses dia directly untuk jadi ubat. Cendawan-cendawan ni pasaran dia, harga dia tinggi. Kalau buat secara besar-besaran untuk cendawan ni dengan market yang ada semua, insya-Allah cepat naik haji. Okey, seterusnya. Dia kira macam mana, Cik Faiz? Satu bongkah tu. Okey, untuk cendawan ni kita tak jual bongkar. Kita tak jual bongkar, Tan. Cendawan ni dia untuk usahakan cendawan ni dia memerlukan persekitaran yang sama seakan-akan persekitaran asal dia. Kalau tidak memang tak jadi. Dia sangat rumit untuk menjaga susu harimau ni, cendawan susu harimau ni. So yang ni adalah potensi pasaran dan peluang pekerjaan di dalam pertanian cendawan ni. Okey, dekat Malaysia ni cendawan mendapat perhatian banyak pihak sebagai satu industri yang mampu menjana pendapatan yang sangat baik. Selain daripada tu, dia boleh menjana pendapatan lah. Sebagai hobi, kita boleh buat sebagai hobi. Dan cendawan ni kalau paling, ini saya ambil contoh negeri yang paling mahal permintaan ataupun cendawan, jualan cendawan dia adalah di negeri Pahang. So kalau dalam ni ada pengusaha cendawan daripada negeri Pahang, anda patut bersyukur lah. Dekat negeri anda cendawan harga mahal. So kalau kita as a grower jual cendawan dekat Pahang ni, insya-Allah profit anda lebih sikit lah daripada pengusaha di negeri-negeri lain. Kalau macam di Pahang, untuk runcit minimum selalu RM16. Kalau supermarket boleh sampai 20 plus. Itulah rezeki orang-orang Pahang. Kalau ada dalam ni pengusaha daripada Pahang, negeri Pahang, saya nasihatkanlah anda mencari market anda di sanalah dan jangan buang harga. Sebab kalau ada orang rosakkan harga, kita dalam komuniti memang susah sikit nak menjaga lah. Pengalaman saya permintaan cendawan ni melebihi daripada penawaran. Sebab tu kalau anda nampak harga timun dia setiap bulan dia berbeza-beza. Saya rasa bukan tiap bulan, tiap minggu dia berbeza-beza. Kadang naik, kadang turun. Kalau nak dekat raya naik. Kalau nak lepas raya turun. Tapi kalau cendawan harga dia sustain. Sebanyak 10 tahun saya tak pernah dengar lagi harga cendawan turun. Alhamdulillah sustain dan meningkat naik lah. Sebab apa? Sebab permintaan dia tinggi, penawaran dia kurang. So bila demand and supply tu dia tak maksudnya dia tak setanding, maksudnya dia tak selaras, dia akan berlaku penurunan dan peningkatan daripada segi harga lah. So untuk anda semua kalau yang nak kenapa anda perlu memilih untuk pertanian cendawan adalah inilah sebab dia. Sebab harga stabil. Nak buat kira-kira pun senang. Kawan saya buat tanam timun, nak buat kira-kira susah. Tiap bulan berbeza-beza. Operating cost, nak cover operating cost bulan ni berbeza, bulan depan berbeza. Sebab harga jualan untuk timun dia turun naik, fluctuate. Seterusnya terdapat banyak kursus dan bantuan dan sekiranya anda memiliki kemahiran dan pengetahuan di sini, usahawan mampu mencapai titik pulangan di bawah tempoh 6 bulan. Cendawan ni adalah satu orang kata saya rasa kemahiran saya rasa untuk projek cendawan ni dia adalah projek tanaman yang dalam jangka masa pendek 6 bulan dan ke bawah. So kepada anda semua kalau nak mencuburi ataupun nak orang kata nak balik modal awal, boleh cubalah
tanam cendawan. Tapi tanam cendawan ni tak mudah dan tak sukar. Dia tengah-tengah lah. Yang paling penting kena ada ilmu lah. Buat masa ni ada tak sebarang pertanyaan daripada pihak-pihak lain? Ada tak sebarang pertanyaan? Ya Cik Faiz, saya nak tanya. Lebih bagus pakai serum ke tak payah pakai? Okey, untuk pertanyaan tentang serum, nanti kita ada slide tentang serum ni ataupun serum ni cuka kayu tu pun dipanggil serum sebenarnya di bawah kategori serum. Untuk serum ni kalau anda semua nak jimat, of course lah kita buat kita berniaga mesti kita nak jimat kan. Untuk pengeluaran pertama, kedua, saya nasihatkan tak perlu lagi lah pakai serum sebab memang time tu dia agresif untuk keluar. Memang time dia memang productivity dia tinggi. Tapi selepas untuk pengeluaran ketiga, keempat boleh pakai serum. Serum cendawan, boleh pakai serum cendawan untuk membantu dia meningkatkan produktiviti lah. Cik Faiz, saya nak tanya boleh? Okey. Boleh Encik Azam, dipersilakan. Untuk okey, jap. Sekejap. Seorang satu-satu. Cik Faiz, saya nak tanya, kalau orang macam nak jual dekat market-market kan, selalunya berapa bongkah awalnya yang perlu ada, patut ada permulaan? Maksudnya modal untuk permulaan Tak, maksud saya bongkah tu berapa perlu ada untuk kita orang jual kepada peruncit-peruncit supaya kekal maintain kita punya nak bagi, nak borong kat dia lah. Okey. Nak supply secara harian lah maksud dia. Okey. Apa agak? Okey, so yang ini anda kena pandai target lah. Berapa anda nak capai untuk production anda setiap hari? Sebagai contoh, saya bagi anda contoh 1,000 bongkah cendawan akan mengeluarkan hasil 40 ke 60 kilo. Maksudnya kalau sekali buka lah 1,000 tu. So kalau anda nak pengeluaran ataupun stok harian 40 kilo dan lebih, anda kena buka 1,000 lah. Dan seterusnya 1,000 yang seterusnya, 1,000 yang seterusnya lah. So dekat situ anda boleh estimate lah berapa kadar bongkah yang anda perlukan lah. Untuk berapa kilo untuk anda dapat buat jualan tu lah. Maksudnya berapa kilo anda nak dan daripada situ anda akan boleh tentukan berapa bongkah yang anda perlu ada lah. Azam Cik Zaman tanya apa tadi? Cik Faiz, saya tanya ni kan, kalau kita tengah buat bongkah tu, tambah satu alat untuk menyedapkan lagi cendawan tu, macam madu ke apa ke, kita tambahkan dalam abu kayu tu untuk sedapkan lagi cendawan yang kita bila dah keluar hasil nanti. Okey, untuk yang terus terang saya selain daripada pengusaha cendawan, saya juga researcher, maksudnya mengkaji tentang tindak balas cendawan ni daripada bahan-bahan media yang kita gunakan. Sebenarnya tak ada lagi spesifik kajian yang kita jalankan tu, tak ada. Sekejap mute. Kejap. Nanti saya cakap ada yang terganggu. Untuk sebenarnya kita tak ada belum ada lagi kajian yang menyatakan kalau kita menambah ataupun madu ataupun bahan-bahan lain di dalam bongkah cendawan tu dia akan mengeluarkan rasa cendawan yang sedap, tak ada. Belum ada lagi kajian lah. Tapi kalau ada yang buat jadi, boleh inform saya lah. Saya pun nak try juga dekat tempat saya ni. Ada lagi soalan lain? Saya rasa memang sedap lah, sebab saya dah buat kan, memang rasa cendawan tu rasa manis. Saya nak cuba. Okey. So ini satu perkongsian yang baik lah. Terima kasih. Cik siapa tadi? Cik Farid. Cik Farid. So kalau ada pengusaha-pengusaha lain nak cuba boleh, tapi untuk tanam dia secara komersial ataupun kuantiti yang banyak, kita ada additional cost lah dekat situ untuk beli madu lah. Kecuali anda memang pengusaha madu ataupun memang mudah untuk mendapatkan madu, itu lain lah. Tapi kalau ada additional value, maksudnya untuk makanan sihat, boleh diusahakan. Cik Faiz, satu soalan boleh? Okey, ya. Boleh, silakan.
Selalunya berapa lama jangka hayat satu bongkah tu? Okey, untuk jangka hayat sebuah bongkah, satu bongkah berat jap, bongkah kat belakang pula. Tak apa, nanti saya ambil. Boleh ambilkan bongkah satu. Yang dah naik atas sana kan? Sana tu. Okey, untuk satu bongkah cendawan yang beratnya adalah 900 gram. Jangka hayat dia adalah 3 ke 4 bulan. Untuk 3 ke 4 bulan, dia boleh mengeluarkan hasil sebanyak 5 ke 8 kali. Itu bergantung kepada penjagaan kita, bergantung kepada environment tempat kita mengusahakan cendawan. Sebabnya dekat sini untuk satu bongkah cendawan tu pengeluaran dia berbeza-beza walaupun bongkah yang anda ambil tu di tempat yang sama. Sebagai contoh, saya beli bongkah daripada Mas Ko dan ada seorang mengusahakan dekat dia pun akan jadi bongkah yang sama daripada saya. Sebab faktor environment adalah faktor yang paling penting sekali dalam mengusahakan cendawan ni lah. Ni lah macam ni. Anda nampak tak bongkah yang saya pegang ni? Okey, nampak. Okay, so yang inilah, ini bongkah ni baru 20% lah naik. Baru 20% matang lah, belum matang sepenuhnya lah. So ada lagi balance dalam 80% untuk dimatang lah. Tak apa, nanti ni saya akan terangkan secara praktikal sesi petang untuk anda semua dapat kefahaman yang lebih mendalam lah. Saya teruskan. Okey. Terima kasih. Sama. Okey, hanya di bawah 20% cendawan saja yang dihasilkan dalam negara, selebihnya adalah diimport ataupun tidak mencukupi. Memang tak cukup lah hasil. Hasil boleh dituai dalam jangka masa pendek, betul. Tidak memerlukan kawasan yang luas, betul. Anda boleh start dekat mana-mana je. Dekat rumah boleh, dekat belakang rumah boleh, tepi rumah boleh. Tak perlu nak bina satu rumah cendawan baru nak start buat projek cendawan, tak perlu. Kalau nasihat saya, apa yang ada mulakan dulu. Kalau ada garaj yang tak guna, renovate je garaj tu. Taruh jaring hitam, boleh jadi rumah cendawan. Kalau ada belakang rumah ada ruang, ada balcony sikit kan, boleh renovate je. Nanti saya bagi anda contoh-contoh daripada ruang rumah kepada satu bisnes perniagaan cendawan. Cik Faiz, Ya. apa beza benih 30 hari, 45 hari dengan 60 hari? Okey, nanti ada slide dia, saya akan terangkan sekejap lagi Ya. Assalamualaikum Cik Faiz. Ya. Cik, saya nak tanya, kawasan saya susah sikit nak dapatkan habuk kayu getah. Kalau kita guna habuk kayu biasa boleh? Cik daripada mana? Sabah Ya, Sabah. Tawau Sabah. Sebenarnya kan kawan saya daripada Sarawak ada menggunakan dia menggunakan habuk kayu daripada ni tau, kayu hutan. Kilang. Kayu hutan. Dan dia punya pengeluaran dia pun agak baik, tapi antibody ataupun ketahanan bongkah cendawan tu agak kurang sedikit. Tapi boleh gunakan. Cuma jenis kayu yang yang sesuai tu saya tak dapat confirmkan lah sebab saya tak menggunakan kayu hutan. Tapi itu adalah option. Selain daripada tu, yang ini research yang saya buat daripada tongkol jagung. Tongkol jagung. Itu pun boleh. Tongkol jagung boleh guna. Tuan lagi satu Tuan, dedak padi juga. Kami sini susah nak dapatkan dedak padi. Kalau macam kita guna dia punya dia punya yang kulit padi tu boleh? Tak boleh. Dia kena mesti ada. Kena. Dedak tu sebab dia bahan utama ni kita tak boleh ganti dia dengan yang lain. Okey Tuan. Kecuali kalau ada research ataupun kajian berkenaan tu baru saya boleh kongsikan. Tapi kalau tak ada memang saya tak cakap lah. Okey Tuan, terima kasih. Okey Tuan. Assalamualaikum Cik Faiz. Waalaikumsalam. Saya Anwar dari Kedah. Nak tanya, kalau kata bongkah tu yang kita mula-mula masukkan dalam masa seminggu dia ada kulat hijau. Benarnya bongkah itu kena asingkan ke apa? Takut dia merebak. Okey, untuk kulat hijau ni orang kata penyakit yang paling sering
menghantui pengusaha-pengusaha bongkah ni. So kepada anda semua yang terkesan ataupun terkena kulat hijau, sebenarnya ada sesi rawatan untuk penyakit kulat hijau ni. Tapi kalau saya terangkan secara teori ni, anda tak nampak gambaran dia. So nanti sesi practically saya akan kongsikan macam mana untuk orang kata untuk mengurangkan risiko daripada terkena kulat hijau ataupun merawat kulat hijau ni. So sesi petang nanti saya akan tunjukkan secara live lah. Saya rasa anda lebih senang faham lah sebab nampak kan. Okay. Okey, terima kasih Rina sebab anda terjadi kepada saya baru mula buat. Okay, right. So saya teruskan dulu, nanti saya buka lagi untuk persembahan soalan. Okay, untuk penggunaan bahan-bahan, kita boleh menggunakan bahan seperti habuk kayu. Selain daripada itu, pelbagai agensi untuk membantu kita dalam bidang usahawan ni, pertanian cendawan ni, dan boleh dikomersialkan pelbagai produk. Macam Cik Afnan tadi dah kongsikan. Untuk produk hiliran, sebenarnya banyak kita boleh usahakan. Perkasam, serunding, burger, murtabak cendawan, popia cendawan, cheese, karipap cendawan cheese. Ya Allah, banyak saya dah pernah try dah. So kepada suri rumah tu, try inovasi. Jangan hanya jual cendawan sajalah. Kalau nak kaya, ini perkongsian saja. So kalau nak cepat orang kata improve, maksudnya nak cepat kaya lah senang kata try lah memperbagaikan. Kalau jual cendawan tiram saja, anda memerlukan masa yang lama untuk anda berkembang lah. So yang ini saya punya tips ataupun nasihat saya lah untuk anda yang mencuburi dalam bidang ni. Cuba explore ke maksudnya produk-produk yang lain lah berasaskan cendawan ni. Mempunyai nilai perubatan yang tinggi dan nilai komersial yang banyak lagi lah. Okay, so yang ini yang tadi ada orang tanya kan tentang proses penanaman cendawan ni kan. Okay, untuk pengetahuan anda semua, ini adalah 3 bahan utama. Anda pergi mana-mana kursus, dia akan cerita 3 bahan utama ni je. 3 bahan utama ni je. Tetapi hari ni saya nak pecah lubang. Saya nak orang kata nak berkongsi lah kepada anda semua sebab alang-alang anda dah join saya punya sesi kali ni kan. Saya nak kongsikan bahan-bahan penambah apa yang saya taruh dalam pembuatan bongkah saya untuk make sure pengeluaran bongkah ataupun cendawan lebih baik. Sekejap ambilkan beg dalam bonet agrodite dalam bonet. Okey, saya ambil. Tapi saya terangkan dulu. So yang ini adalah 3 bahan utama. Pertama sekali adalah habuk kayu getah, kapur, Carco3 dan dedak padi ataupun gandum. So ini adalah 3 bahan utama dan akan dibantu oleh inilah penutup set penutup bongkah ni dan polybag ni lah. So yang ini adalah 3 bahan utama yang kita gunakan untuk menghasilkan sebuah bongkah cendawan. Yang inilah kita gunakan. Ada sebarang pertanyaan ke? Saya nak tahu nisbah je, nisbah dia. Campuran nisbah dia berapa liter, berapa kebanyakan dia nisbah dia. Nisbah nak campur dengan benda tu kan. Itu je soalan saya. Okey, untuk nisbah tuan, untuk nisbah dia pengiraan dia ada kejap lagi ada dalam slide seterusnya. 100 kilo untuk habuk kayu getah, 10 kilo untuk dedak ataupun gandum dan 1 kilo kapur lah. Yang inilah saya nak tunjuk anda ni. Tapi jangan tanya saya lah nak beli kat mana. Memang saya dapat pun hasil usaha sama saya dengan pihak universiti di luar. Peserta kursus saya rasa dah pernah pakai dah sebelum ni. Saya dah pernah recommend. Inilah, so kepada yang buat bongkar boleh try lah. Tapi yang tak buat bongkar akan datang mana tahu kan. So yang ini saya dapat daripada Indonesia. Hasil usaha sama saya dengan Universitas apa yang nama dia di Bandung. So kita keluarlah ni, kita pakailah ni agrodite. Dan yang ini daripada booster daripada Thailand. Yang ni kita guna sikit je. Tapi yang ni jangan tanya saya. Yang ini PKP ni Allah susah betul nak dapat sebab PKP ni kan. So masing-masing daripada Thailand untuk orang kata pengeluaran untuk ni saya nak ambil pun agak payah sikit. Tapi insyaAllah untuk agrodite insyaAllah saya senang untuk dapatkan lah. Next slide. Okay, inilah tadi. Waalaikumsalam. Nak tanya pasal kapur tu, kapur dolomit ke ataupun kapur untuk makan masak punya?
Kapur bukan kapur makan tuan. Kapur macam tadi slide tadi. Nanti petang saya tunjukkan, ada dekat belakang ni. Dekat belakang ni ada kapur dia. Yang ini kita gunakan kapur yang ni. Bukan kapur makan, kapur yang ni. Boleh carilah kapur yang ni. Nanti petang kita akan tunjukkan dalam bentuk guni. So nanti anda semua nampak lah. Okay, so yang ini yang tadi yang tanya perbuatan bongkah tadi kan. Saya tanya tentang nisbah agrodite tu nak campurkan dengan abu kayu tu. Berapa kan nisbah dia? Okay, untuk agrodite ni dia punya nisbah sangat sedikit. Ni 1 kilo. 1 kilo. Penggunaan dia sangat sedikit. Untuk 1 liter air kan. Untuk penggunaan 1 liter air kalau anda bancuh dalam air lah. Untuk taruh ke dalam bongkah cendawan nanti kan. Nisbah dia hanya orang kata secubit dia. Secubit macam secubit rasa macam tu je. Pakai tak banyak, memang sikit. Sudu makan tu untuk 1 liter air. Dah pakai dia punya ni. Tapi jangan guna banyak lah. Kalau buat medium campuran bahan ni untuk 100-10-1, pakai ni dalam 2 sudu je. Tengok dulu kesan dia macam mana. Sebab yang ni harga ni agak mahal. Sebab tu dia punya campuran dia pun tak banyak. Tapi dia insyaAllah akan membantu lah. Okey, terima kasih Cik Fiz. Sama-sama. Okey, untuk seterusnya adalah penyediaan bahan media. Campuran dia ada ni yang tadi yang tanya 100-10-1. Campuran air kelembapan 75%. Yang ni anda kena pandai lah. Sebab dekat sini kan kita tak jatuh ni 100 sekitan. 2 tan setiap proses lah. Seterusnya masukkan dalam beg cendawan. Padatkan secara manual ataupun gunakan mesin. Kukus selama 4 ke 8 jam bergantung kepada steamer anda. Sejukkan selama 1 atau 2 hari. Jangan lepas steam, lepas masak, lepas kukus bongkah tu buka terus pintu steamer tu. Jangan buat. Nanti rosak bongkah anda. Seterusnya adalah penyuntikan benih. Penyuntikan benih ni adalah macam tabur benih masuk dalam bongkah je. Tak adalah kita suntik macam pakai pincang gari tu. Bukan. Dia just taburkan je macam tu. Okey, ada yang tanya tadi yang bahan tambahan dari Thailand tu apa nama Saya nak sebut pun tak tahulah tuan. Kejap sebab nama dia pun tulisan Thailand. Kejap tuan Tak apa. Nanti saya ambil gambar, saya akan masukkan dalam grup. Lebih mudah lah. Sebab saya nak baca pun saya tak tahu. Sebab dia tulisan Thailand kan. Tak apa, nanti saya ambil gambar masukkan dalam grup. Lepas tu buat pemeraman selama 45 hari. Ini kalau pakai benih 45 hari. Kalau benih 60 hari, 60 hari lah. Kalau benih 30 hari, 30 hari lah. Dan penghasilan hasil sebanyak 1 ke 8 kali. Okey, ni saya masuk terus lah. Tadi ada yang tanya perbezaan benih 45 hari, 30 hari dan benih 60 hari kan. Kalau anda follow saya page, saya ada keluarkan artikel berkenaan dengan benih ni, apa kelebihan dan kekurangan dia. Tapi hari ni saya kongsi secara live. Nasihat saya, kalau anda baru bermula projek cendawan, ambil benih 60 hari dulu. Sebabnya benih 60 hari ni adalah benih yang orang kata antibody dia paling kuat dah. Susah nak dijangkiti lah. Sebab anda tak tahu kawasan baru tempat anda mengusahakan bongkah cendawan tu, mengusahakan projek tanaman cendawan tu, dia bahagia ataupun tidak, ataupun ada serangga lain, kita tak tahu, kita tak nampak. Tapi untuk mengurangkan risiko, ambil dulu bongkah 60 hari. Saya prefer 2 bongkah je sebenarnya, 45 hari, 60 hari. Tapi dekat sini tak ada 45 hari, dekat sini ada 60 hari je. Sebab kita punya kilang kita besar, jadi kita ada ruangan lah untuk simpan lama 60 hari. Lagipun cendawan 60 hari dengan cendawan 45 hari beza tau. Dia punya ketebalan dia berbeza. Bentuk dia pun agak berbeza sikit. Tapi jenis cendawan yang sama lah. Nanti belah petang saya tunjuk cendawan 60 hari. Dia tebal sikit. Okey, ni proses lah yang dari dulu-dulu sampai sekarang lah. Kalau dulu-dulu pakai manual semua. Dahsyat lah orang dulu ni kan. Masak steamer pun pakai tondram. Masak bongkah pakai tondram. Kalau sekarang ni kita pakai mesin lah. Kalau di tempat saya kita ada 4 jenis mesin. Mesin yang pertama mesin pembancur. Mesin kedua mesin bagging 8 lubang. Dan yang ketiga mesin steamer. Dan yang terakhir kita ada mesin untuk ayak panggil apa mesin tu nanti dia macam motor orang kata nak ayak lah. Maksudnya kalau
kayu apa? Abuk kayu tu letak dekat atas. Lepas tu dia akan ayat abuk kayu tu hanya yang halus sajalah masuk. Apa nama dia? Mesin Nak pengasingan tapis, ke? betul. Mesin pengasingan tapisan. Saya proses dia macam kalau manual proses dia tu lah mengayak tu lah. Tapi nak mengayak penat lah. Mengayak kita penat lah. Okey, inilah tuaian cendawan tiram. Daripada hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat. Kadang tu pagi tu dah kecil macam hari ketiga. Petang tengok dah besar macam hari keempat. Boleh jadi. Sebab cendawan ni dia senang untuk tumbuh lah. Lagi-lagi kalau kawasan dia tu sesuai. Yang ini catat tolong catat yang ini suhu yang sesuai bagi projek tanaman cendawan adalah tolong catat kalau apa nanti saya kongsi juga, tapi untuk pengetahuan semua je lah. 26 ke 30. Kurang jangan, lebih pun jangan. Lebih daripada 30 nanti cendawan anda kering, kuning. Kalau kurang daripada maksudnya kurang daripada 26, cendawan anda senang kena penyakit kulat yang lain, kulat hijau. Itu yang bersesuaian lah. Humidity kelembapan 80-90. Yang ini jangan terlalu tinggi juga sebab senang kena penyakit. Jangan terlalu rendah juga. Cek suhu. Tengok ada yang 32. Kalau boleh kurangkan lagi lah. Buatlah apa yang mampu. Macam contoh kalau tak ada sistem misting, siram lantai selalu. Ataupun letak kain lembap dekat atas bongkar. Ataupun selalu siram badan bongkar. Bukan siram muncung bongkar, badan bongkar. Jangan silap sebab dalam bongkar tak boleh bertakung air. Harga setiap mesin berapa harga setiap mesin berbeza-beza kan. Tapi dekat sini ada komuniti saya tu hari nak jual second hand dia nak jual. Dekat kota. Nanti saya akan kongsikan dalam grup. Jual masuk dalam bongkar beruap. Okey. Okey, tadi soalan apa tadi? Soal kalau dalam bongkar ada uap kalau dalam bongkar beruap, kalau sikit-sikit tak ada masalah. Cumanya kalau air dah bertakung tu, itu kena buka penutup dia lah. Bagi pengudaraan sikit, nanti insya-Allah dia akan kering lah. Itu salah satu cara lah macam mana kita nak tangani. Harga jualan bongkar, Masko jual berapa? Okey, nanti saya akan kongsikan. Lembapkan, okey. Humidity berapa tadi Encik Faiz? 80-90. Kelembapan. Okey, terima kasih yang bantu. Okey, seterusnya packaging. Ini adalah tuaian hasil dan cara packaging. Kalau dekat sini kita gunakan dua jenis packaging, vacuum yang atas ni lah. Dan seterusnya adalah packaging secara yang atas ni, yang ada angin dalam dia. Sebabnya kenapa? Sebab bila kita susun simple, sebabnya ada angin tu lah. So, saya recommend dua jenis packaging macam ni lah untuk membuat cendawan lebih tahan lama. Harga boleh nanti saya bagi harga bongkar kasih sayang insya-Allah. Sebab harga bongkar kita jual ikut kuantiti sebenarnya. Tuan-tuan semua. Kalau banyak kuantiti insya-Allah lagi murah lah bongkar tu. Tapi kalau anda semua daripada ataupun dia akan kongsikan komuniti yang menjual bongkar dekat kawasan anda. Jangan risau. Kita ada komuniti. Daripada saya pun boleh beli daripada orang lain. Sama-sama bantulah, tak ada masalah. Kenapa dekat Malaysia banyak orang guna serbuk kayu getah VS sekam? Medium pembuatan okey, kenapa salah satu soalan pertama tadi, kenapa orang banyak guna abuk kayu? Sebab serangan penyakit ni. Tapi option ni lebih mudah lah. Option yang pertama tu lah, sekam padi tu. Option yang kedua tadi tu. Kenapa banyakkan farm guna bongkar yang kecil? Kenapa tak guna bucket plastik bongkar yang besar yang macam saya tengok dalam YouTube? Okey, untuk soalan yang kedua ni dia tanya kenapa kebanyakan farm guna bongkar yang kecil? Kenapa tak guna bucket atau plastik yang besar tu kan? Sebenarnya macam ni dan setiap perkara kita perlu buat, kita kena dapatkan productivity yang pertama dan optimization lah. Kena optimum lah setiap pengeluaran tu. Kalau beg cendawan terlalu besar, dia senang kena penyakit. Sebab selalunya yang menggunakan beg cendawan besar ni dia akan goris ataupun torih sekeliling bongkar yang bongkar plastik tu, dan
boleh mengakibatkan serangan penyakit lah, senang kena penyakit. Memanglah sekali keluar banyak, tapi dia tak, orang kata tak, pengeluaran dia tak efisien lah, tak optimum lah pengeluaran dia. Tu salah satu sebab dia lah. Untuk part packaging, mana lebih baik, packaging vacuum ataupun yang lain? Packaging vacuum dan packaging yang ada angin sikit dalam tu. Yang macam gambar nombor 2 ni kalau tuan nampak lah. Nombor yang pertama tadi tu yang vacuum tu, yang sebelah dia tu. Boleh pakai dua ni. Kalau vacuum nak kena beli, mesin dia mahal. Kalau kan nak ada modal, pakai yang macam yang ada angin tu je lah, boleh. Tapi Cik Faiz, kalau saya seal tu boleh ke? Seal boleh, tak ada masalah. Tapi angin, masukkan angin sikit lah dalam tu. Nak seal boleh, tak ada masalah. Masukkan angin dulu baru seal lah. Cik Faiz, nak tanya, kalau macam lepas kita tuai tu, boleh ke basuh cendawan tu untuk hilangkan apa, ada kaedah lain untuk hilangkan bari-bari tu? Okey. Okey. Untuk kalau dia sebenarnya dia tak ada pun kajian yang menyatakan kita perlu basuh bongkah untuk erat bari-bari tu. Sebenarnya bari-bari ni dia memang akan datang kalau kita buat projek tanaman cendawan. Tapi untuk kurangkan dia, kita ada orang kata ada jalan, ada cara untuk menyelesaikan dia. Antara salah satunya kita pakai pelekat berwarna kuning ataupun biru. Nanti saya tunjukkan kat dalam rumah cendawan saya untuk mengurangkan bari-bari tu. Selain daripada itu, kita boleh menggunakan serum cuka kayu untuk mengurangkan bari-bari tu. Saya tak suggest untuk anda basuh lah, sebabnya kalau anda mengusahakan 100 bongkah mungkin boleh lah. Tapi kalau macam dekat sini usahakan 200-300 ribu, tak sesuai lah kita nak buat macam tu. Kalau yang macam lepas kita tuai tu, lepas kita petik, boleh tak kita basuh cendawan tu, hilangkan bari-bari yang mana ada kat celah-celah tu kan? Boleh tak? Untuk cendawan tahan lama, jangan basuh cendawan tu. Sebab cendawan ni kalau kita tahu dia daripada bahan organik. Tak perlu basuh. Kalau kadang ada orang kadang ada orang celup untuk naikkan dia punya berat dia tau. Tapi saya tak suggest lah. Sebenarnya tak perlu pun. Bari-bari tu kalau kita kipas-kipas dia pun nanti dia terbang. Dia terbang tak ada masalah. Maknanya kalau kita nak hilangkan bari dekat lepas kita tuai tu, kita just kipas je lah, macam tu je. Kipas-kipas je. Tak perlu basuh. Sebab kalau basuh nanti simpan tak tahan lama. Okey. Terima kasih. Alright. Okey, boleh sama. Mana nak dapat kuning dan kuning dan biru tu dekat Shopee ada jual. Nanti saya kongsikan link dia. Tapi boleh cari kat Shopee, ada jual. Jangan risau, saya dah tengok dah. Okey, seterusnya. Okey, yang ni teknik pemasaran. Boleh. Lalat pun boleh lekat, jangan risau. Boleh pakai jugalah. Boleh pakai. Cuma dia punya kesan dia tak adalah macam kalau kita guna yang tu lagi baik lah. Kejap, nanti saya akan kongsikan macam mana nak buat untuk sistem misting. Yang ini tadi Cik Abdul Afnan dah ceritakan. Next lah. Okey, yang ini adalah tips penjagaan bongkah cendawan daripada untuk mencegah penyakit lah. Okey, tapi sebelum tu saya jawab dulu soalan. Untuk rotation setiap satu bongkah, berapa lama akan keluar semula? Selalunya kita set sebulan 2 kali. Encik Faiz, bongkah kena lapkan dengan Dettol, lepas steam tak perlu lap. Just kita buat pemeraman je ataupun resting dia. Kita restkan bongkah. Okey, yang ini adalah tip penjagaan bongkah cendawan dan penjagaan penyakit. Yang pertama, didirikan semasa irama. Petik. Macam mana? Lepas petik tu perlu korek ke? Betul. Petik biar je. Tak, kena korek, bersihkan. Nanti practically kita akan tunjuk petang. Okey. Okey, so yang ini adalah tips je. Dirikan bongkah semasa iraman ataupun semasa resting. Nak tunggu bongkah matang, dirikan bongkah tu. Sebab dilisium lebih senang turun lah. Sebab yang ini adalah gravity punya efek lah orang kata. Dan perlu diletakkan di bawah suhu 28 darjah Celsius lah. Gunakan kreativiti macam nak tutup dia bongkah tu. Lepas tu tanda setiap pengeluaran menggunakan marker permanen pada setiap pengeluaran. Yang ni lebih mudah. Kalau nak tapas stiker pun boleh. Tapi yang ni paling mudah lah, jimat kos. Setiap kali keluar tanda satu. Setiap kali keluar tanda lagi satu. Setiap kali keluar tanda lagi satu. So maksudnya kalau tengok 3 tanda, 3 kali dah keluar. So macam tu senang lah kita nak kesan berapa kali satu bongkah tu dah keluar. So kalau dia tak keluar, kenapa dia tak keluar? So senang masa tu. Kena ada cara yang efektif.
sekiranya ada benih-benih boleh bongkar, keluarkan kerana dia boleh menyebabkan kulat hijau. Cendawan mula keluar pada hari kedua sampai keempat mengikut environment lah. Kalau bongkar panas disebabkan walau bongkar panas, cendawan akan mudah kering ataupun jadi kuning. So yang ini perlu kawal suhu lah. Dan selepas tuaian perlu cuci maksud cuci bongkar ni selepas tuaian tu kena bersihkan bongkar tu lah. Mulut bongkar tu kena bersihkan, lepas tu kawasan persitaran kena bersihkan. Jangan tak boleh kotor lah. Kalau ada serangga seperti semut ataupun bari unggas-unggas, gunakan air serai wangi ataupun boleh gunakan cuka kayu. So yang ini antara option yang anda semua ada. Kalau Cuka kayu tu kena siram kat badan bongkar ke atau dekat keliling? Dekat keliling. Kalau cuka serai wangi dengan cuka kayu ni kawasan keliling. Spray dekat kawasan keliling tu lah. Sebab kita nak mengelakkan serangga daripada datang, so bau-bau yang dikeluarkan oleh serai wangi dan cuka kayu ni akan membuatkan serangga tu tak lalu nak datang lah. Macam tu lah dia punya konsep dia. Okay, penyakit kulat hijau ni ataupun kulat hitam ni kalau boleh asingkan, tapi jangan buang. Asingkan dulu bongkar ni sebab petang ni saya akan tunjukkan kalau yang terkena kulat hijau apa yang kita perlu buat. Tapi yang ini saya just teori saya akan bantu. Kulit hijau ni memang standard ke tuan? Ada. Setiap kali pengeluaran kita akan orang kata ada tendensi ataupun orang kata kebarangkalian untuk dijangkiti kulat hijau ni ada. Cuma berapa persen yang dijangkiti ataupun bongkar yang rosak tu bergantung kepada kita punya orang kata penjagaan kita lah ataupun kawasan sekitar projek tanaman cendawan kita. So yang ini yang saya kata tadi cuka kayu tu. Yang ni produk pengeluaran daripada Masko sendiri. Ini adalah yang anda nampak situ adalah kebaikan cuka kayu lah. Meningkatkan daya hidup, kualiti tanaman dengan menyembur cuka kayu pada daun yang tumbuhan. Atau ini boleh directly apply dekat cendawan anda. Boleh directly sembuh dekat cendawan. Encik Faiz, saya nak tambah tanya lah Encik Faiz. Masa tengah steamer tu kan, perlukah air tu ditukar? Air bawah steamer tu berapa kali kita patut tukar? Untuk berapa kali kita steamer? Kan? Okey, untuk mengelakkan daripada cendawan terkena penyakit, nasihat saya setiap kali steam kena tukar. Setiap kali maksudnya dah masak bongkar tu untuk 4 ke 8 jam, tukar air baru. Sebabnya kita tak nak bongkar tu dah di kena ataupun penyakit dan akan menyebabkan kita pernah kena kulat. So selepas ni jangan amalkan apa yang saya pernah itulah dan lain dekat chat. Okey, suhu untuk pemeraman bongkar macam tadilah. Kalau boleh 28. Environment dia kawasan yang tertutup lah. Boleh gunakan maksudnya rumah cendawan, boleh letak dalam rumah cendawan. Setiap packing cendawan selepas kutip berapa hari boleh tahan dalam bungkusan. Kalau kita bungkus packaging dengan cantik dan baik dan kita masukkan dalam fridge, dia boleh tahan dalam 5 hari macam tu. Bongkar cendawan, rak kita buat satu tempat je, bergerak tu lah. Tapi kalau nak ukuran ataupun saiz nanti kita akan kongsikan, tak ada masalah. Cara siraman bongkar yang saya nak tanya masa kita buat suntikan benih tu, adakah perlu kita tempat yang beraircon ataupun tak perlu beraircon? Ada tempat yang berudara? Macam mana tu Faiz? Untuk suntikan benih. Suntikan benih pakai kipas elok ke ataupun pakai aircon? Untuk suntikan benih tu, sebab benih ni dia kalau dia belum dimasukkan dalam bongkar, dia senang tercemar. Kalau macam kita sendiri pun kita simpan dalam storage fridge ni, maksudnya dalam tempat yang sejuk lah untuk mengelakkan benih tu tercemar. Dan kita memang ada satu bilik untuk membuat suntikan benih lah. Tapi tak perlu aircon pun tak apa. Cuma nak simpan benih tu kena tempat yang sesuai lah, tempat yang sejuk. Okey, saya baca soalan lain. Okey, untuk cari siraman nanti saya akan kongsikan. Untuk pet tu kalau dah sembuh air pada badan bongkar, kena letak kain lembap sekali tak? Yang ni optional. Tapi kalau cuaca panas boleh taruh sekali. Tapi kalau buat production yang banyak, sesuai lah. Kalau buat 10,000 nak semua 10,000 kita nak taruh kain kan. So tak logik lah dekat situ. Kita cari option-option yang lain lah seperti sistem misting lah, pemasangan sistem misting. Encik Faiz, kalau lepas bongkar dah tak keluar hasil, apa yang kita boleh buat dengan lebih? Okey, ini pun banyak juga yang tanya. Kat sini ada company yang ambil sisa bongkar daripada kami untuk diorang buat perabot.
perabot yang yang meja yang kompos habuk kayu tu kan. Ada yang ambil, ada company yang ambil, tapi secara mass production secara besar-besaran lah. Selain daripada tu boleh buat medium baja untuk dua jenis tanaman yang saya pernah buat, iaitu pisang dengan kelapa. Dia boleh jadi medium baja untuk dua jenis tanaman ni lah. Jadi untuk tanaman yang macam bunga ke apa, dia kurang sesuai sebab dia panas. Tapi selain daripada tu, dia boleh menggunakan untuk, orang kata kalau anda ada bengkel ataupun bengkel yang untuk lupuskan minyak hitam daripada kereta ataupun motor, kan selalu ada orang ambil minyak tu untuk dilupuskan kan, dan anda perlu bayar untuk pelupusan minyak tu kan. Sebenarnya menggunakan sisa bongkar ni, anda boleh mengurangkan dia akan meresap orang kata keasidan daripada minyak motor ataupun minyak hitam tu, dan daripada terus serap ke tanah. Yang ini ada kajian. So ada kajian, saya banding kongsi lah. Selain daripada tu, ni nak kongsi. Kalau anda ada rumah cendawan, untuk meningkatkan produktiviti rumah cendawan, pasang radio kuat-kuat. Boleh pasang speaker dekat rumah cendawan anda, ataupun anda berjerit-jerit dekat rumah cendawan tu, insya-Allah produktiviti anda meningkat. Ni kalau nak percaya boleh, tak percaya pun boleh. Tapi yang ini memang ada, orang kata kajian yang dibuat. Speaker ataupun suara yang kuat ni, lagu-lagu metal ke apa kan, lagu-lagu yang rancak ni boleh meningkatkan produktiviti cendawan, pengeluaran cendawan anda. Ada soalan lain? Encik Faiz, saya nak tanya, contoh kalau macam kita ada target macam satu hari kita nak lebih kurang 5 kilo kan, so kita nak ada production hari-hari 5 kilo selama 3 bulan ataupun 6 kali cycle kan. So macam mana cara pengiraan yang paling bagus untuk kita estimate berapa banyak bongkah yang kita perlukan untuk consistently hari-hari kita keluarkan 5 kilo. Okay, so untuk yang ini yang pertama anda kena tahulah average setiap pengeluaran satu bongkar tu bersamaan berapa gram. Selalunya kan akan dari 2 ke 100 gram lah untuk setiap bongkar. So kalau daripada situ, untuk satu kali harvest anda dah dapat purata pengeluaran bongkar berapa gram untuk purata pengeluaran satu bongkar. Kat situ anda dah boleh estimate sebenarnya. Tapi selalunya berbeza-beza lah. Jarang lah semua bongkar keluar 100 gram sekali, tak, jarang. Mungkin ada yang lebih, ada yang dekat situ. Tapi untuk tadilah macam saya kata, kena tahu dulu berapa purata pengeluaran setiap bongkar. Sekejap, itu kita mesti nak jalan tu, sebab tu dia bunyi. Sekejap. Tapi sementara tu kalau ada soalan boleh tanyalah. Kenapa kalau pakai perfume bunuh malaysium? Boleh tak dia mati sebab alkohol ataupun kandungan lain perfume tu? Yang ini pun ada yang pernah dibincangkan, tapi saya tak tahu di mana orang tahapan ataupun dia punya kepercayaan untuk apa. Sebab anda perlu tahu, cendawan ni dia meresap ataupun meresap segala environment yang adanya, bau, kelembapan, bau environment yang tak orang kata rumah cendawan anda, dia memang ada efek sebenarnya. Next. Okay, ni kau punya ke kau punya yang tak ni? Dengar dia tanya soalan. Cik Faiz. Okay. Kalau kata untuk mencaction kan, so contoh kalau kata saya expect untuk ada productivity daripada 100 bongkah kan, so akan keluarkan hasil kan. So macam nak kira benda tu untuk consistent production? Okay, untuk yang itu sebab tu saya kata anda perlu tahu berapa average untuk pengeluaran bongkar. Sebabnya lain grower selalunya bongkar yang mengeluarkan hasil pun berbeza-beza. Kalau tak percaya boleh try ambil dengan orang ni. Selalunya dapat sebelum itu anda dah kena naikkan lah untuk bongkar mengeluarkan hasil yang lebih banyak. Yang itu yang kena faham ataupun kena kaji dulu. Sebabnya lain bongkar lain dia punya orang kata pengeluaran dia. Average pengeluaran pun beza. Berapa persen cahaya untuk netting hitam? Kalau kita kat sini pakai 50% je. Panas pakai 90%. Rekod ni semua kami sebenarnya ada untuk pengeluaran semua memang, dan untuk anda untuk take down lah berapa setiap kali pengeluaran anda semua buat kan.
Kami ada template, nanti saya akan kongsikan. Tapi untuk pengeluaran tu saya punya orang kata share partner yang lain lah. Sebab yang tu dia company punya ni kan. So apa-apa pun saya kena bincang dengan saya punya partner yang lain lah. Yang ini adalah rumah ataupun contoh dari yang ini kebanyakannya daripada bukan anak didik lah, kira yang saya bantu lah. Kalau anda nampak ni semua dekat rumah, bawah gambar bawah paling kiri tu dekat office. Depan rumah pun ada, dekat balcony, belakang rumah pun ada. Office ni dekat tingkat 2. Lepas tu ada yang buat dekat dalam rumah. So perlukan kreativiti lah sebenarnya untuk buat untuk usahakan projek tanaman cendawan ni lah. Tak perlu nak ada rumah cendawan baru nak start. Start je apa yang ada dulu. Result apa yang ditengok dengan data-data yang direkodkan setelah data tersebut diproses. Selalunya pengeluaran setiap bongkah kita akan ambil average. Contoh kalau kita ambil data daripada satu rak 1,000 bongkah dan rak yang sebelah tu 1,000 juga. So kita akan bandingkan selalunya. Kenapa yang ini dapat lebih, rak yang ini dapat kurang. So dekat situ kita akan refer balik. Kalau macam tempat kita ni kita ada ambil benih daripada tempat-tempat yang berbeza. So kita akan refer balik. So benih ni okey ke tak, benih daripada kilang ni okey ke tak. So daripada situ kita akan dapatlah result dia dan kita akan orang kata buat tindakan yang lebih lanjut lah untuk menambah baik orang kata produktiviti. Encik Faiz, bongkah yang dah letak benih tapi tak naik putih, nak buat macam mana? Bongkah yang tak naik putih selepas disuntik benih ni salah satu sebab dia adalah benih yang bermasalah. Benih rosak. Selalunya sebab itulah ataupun benihnya adalah tissue culture bukan di kalangan yang terpilih. Sebab dia memang ada agresif tiap benih yang dihasilkan. Kalau benih tu kurang agresif memang akan lambat lah dia punya untuk dia matang. Net hitam tu mengikut ruang ke macam mana? Macam tempat saya panas waktu tengah hari memang ya betul, kena tengok tempat dan ruang, betul. Boleh ya. Okey, nanti saya akan kongsikan template yang kami gunakan untuk orang kata data-data yang kami template yang data-data kami gunakan untuk tengoklah macam mana pengeluaran apa semua tu lah. Tak ada masalah, nanti kami akan kongsikan. Pernah tak bongkah yang dah matang tapi tak pernah keluarkan hasil? Buat masa ni bongkah yang dah matang alhamdulillah semua keluarkan hasil. Tak ada yang tak keluarkan hasil lagi lah. Cara kurangkan suhu panas rumah cendawan selain sistem misting, boleh buat siraman pada bongkah. Selain daripada itu basahkan lantai di waktu-waktu yang panas. Selain itu boleh siram net kawasan rumah cendawan anda. Tu salah satu cara lah. So kalau kecil pun memang 90% juga ke Cik Faiz. Yang ini macam tadi saya kata, bergantung kepada environment ataupun suhu kawasan tempat anda buat tu. Kalau rasa dah okey tak perlulah. Tengok dia punya suhu dan humidity dia dah okey tak perlu pun tak apa. Jangka hayat benih macam mana nak main boleh guna atau tidak? Oh tak faham tuan. Jangka hayat benih dan macam mana nak mai boleh guna ataupun tidak. Tuan boleh terangkan tak? Saya tak faham soalan tu. Masih. Oh okey. Macam mana nak masih boleh guna jangka hayat benih dan macam mana nak masih guna benih macam mana? Benih macam mana jangka masa benih? Sebab macam dia saya ada beli. Dia macam ada puluh and then lagi satu dia macam ada hijau. Oh kalau hijau tu dah kena kulat hijau. So kalau kulat hijau tu selalunya bongkah tu dah rosak. Tapi jangan buang sebabnya kalau kena kulat hijau kawasan depan kita boleh toreh bahagian belakang untuk keluarkan hasil lagi. Nanti petang cara praktikal. Ini saja. Ini benih saja. Dah suntik benih? Benih saja. Oh beli benih saja. Jangka nak masuk. Okey. Jaga dia macam kalau mana? Sebab kalau ada berapa okey untuk benih selalunya kita baiklah memang simpan dalam storage yang freeze lah, maksudnya tempat yang sejuk untuk mengelakkan benih dia ataupun di dalam benih tu nampak dah kembang. So maksudnya kalau dah kembang nampak berderai macam tu memang dah tak boleh guna lah. Kalau ada benih-benih yang ni boleh ambil gambar, boleh WhatsApp saya tanya dulu. Sebab saya tak boleh nak bagi ni sebab saya tak tengok. Jelas.
Boleh. Okey? Okey, alhamdulillah. Memang sebab nutri dia akan lebih kurang sedikit lah sampailah pengeluaran yang seterusnya lah. So untuk tu kalau boleh gunakan serum cendawan. Bongkar yang hijau full body boleh. Bongkar dah hijau semua tak boleh guna sebab fully hijau tu maksudnya dah rosak teruk sangat dah tu. Benih 60 hari berapa kali tuaian? 5 ke 8 kali insya-Allah. Akan menaikkan haba apabila ya betul. Sebab tu kita perlu siram simen tu untuk make sure keadaan rumah cendawan sentiasa sejuk. Dan tetapi kalau tak simen, kalau pakai tanah saja, ni khasiat cendawan tiram yang saya akan kongsikan. Dia berupaya untuk mengatur darah ataupun menurunkan tekanan darah. Dia mengurangkan kandungan glukosa atau liquid, meningkatkan sistem imuniti dan pelbagai lagi lah. Seterusnya, dia nak dapat sistem tanaman dalam lot kedai dan pasang aircon boleh. Tak perlu pasal dalam kedai ni, nanti dalam kedai macam mana. Okay, so yang ini dan rak cendawan, jenis yang terbuka lah. Yang terbuka macam ni kat atas ni ataupun racking yang kita gunakan secara susun yang bertingkat. Kita ada guna rak H, ada guna rak A, ada guna rak tali dan kita ada guna rak yang ini yang paling kanan gambar bawah. Ni kita design sendiri. Tak ada kot. Ni kat tempat kita je ada rak macam ni. Untuk the misting siram ataupun bongkar net perlu tak perlu. Kalau dah ada misting yang buat. Hello, boleh dengar suara saya tak? Boleh. Okey. Okey, yang ini rumah cendawan kanopi. Ini option yang anda ada lah. Yang ini rumah cendawan ni salah satu sebab kenapa anda perlu gunakan rumah cendawan ni, sebabnya dia lebih murah kos dia untuk buat rumah cendawan ni. So bila lebih murah, kosnya lebih jimat lah. Tetapi dia ada orang kata pro and con dia jugalah. Antara kekurangan dia, setiap 5 tahun anda kena tukar atap dia tu. Ataupun canvas dia tu lah kena tukar. So selain daripada tu, masalah dia kalau angin yang terlalu kuat dia certain kawasan tu pun akan bawa efek jugalah. Kemah anda terbang. Tapi insya-Allah kalau anda dah batukan ikut design yang saya bagi ni, insya-Allah tak akan terbang lah kemah. Boleh nanti saya petang ni untuk praktikal saya akan bawa pergi tengok semua, jangan risau. Saya akan nampak lah. Ni sekarang misting ni je lah. Nampak lah. Kalau nampak saya kongsi. Okay, kalau kos pasang sistem meter ni berapa meter? Ini bergantung kepada saiz rumah kan. Berapa besar. Lepas tu berapa banyak sprinkler ataupun mata semburan tu digunakan. So yang ni memain peranan lah. Selalu dalam ratus-ratus lah. Ratus-ratus. Kalau besar tu boleh sampai ribu-ribu juga. Kalau bongkar contoh 5 atau 6 layer, ada efek tak pengeluaran cendawan? Saya tak syorkan anda cara lebih tinggi. Yang bawah dan kalau nak kesan bongkar yang bawah tu kena penyakit. Kan tiba-tiba dah berjangkit je. Sebab tu saya tak syorkan anda untuk susun bongkar terlalu tinggi lah. Okay, seterusnya saya akan berkongsi projek yang bangunan ni boleh buat dekat lot kedai, rumah sewa, apa lagi? Kilang-kilang yang tertutup ke kan, kilang-kilang boleh buat lah, boleh konsep yang saya buat ni ke anda lah. Dah buat kanopi, cuma perlu upgrade kelembapan. Ya betul, kalau kanopi ni memang kena ada meeting. Tunjukkan kanopi tu punya design. Jangan risau, saya akan sharekan dekat dalam sharekan dekat dalam group, so nanti anda boleh refer balik lah. Tak ada masalah pun. Kita kongsikan slide ni semua. Ada servis kita ada buat servis pasang sistem misting, tapi muat berapa? 5 ke 7 macam nak cari yang ini. Kalau kawasan saya panas. Saya ada supply habuk kayu getah. Ada sebelah tan. Kelebihan dia kalau anda boleh nampak lihat, tidak memerlukan kos yang tinggi bagi pembinaan kos structure seperti rumah cendawan. Selain daripada itu, dia mudah untuk memerlukan contohnya di tersebut diserang penyakit. Kekurangan dia sukar untuk mengawal
kelembapan di dalam bangunan, memang agak sukar untuk kawal kelembapan dia. Proses menyusun bongkar agak sukar. Kalau contoh anda daripada bawah nak naik ke atas, penat, bengkok. Pengeluh tidak menghirup udara masuk. Ada jual sensor temperature dan humidity sensor. Ada jual dekat Shopee. Boleh beli, murah je. Ringgit pun ada. Berapa harga terbongkar yang nanti saya akan berapa anggaran kos untuk bina rumah cendawan 15x40 menggunakan reaksi channel ataupun zinc sistem cendawan. Itu hari saya set up rumah cendawan di Kelang 20 kali harga pembinaan, kos semua siap dengan racking, siap dengan sistem dalam 80,000 lebih. Setahun yang lepas. Saya ada set up satu rumah cendawan dekat Kelang. Okey, yang ini adalah pemasangan exhaust fan yang perlu ada kalau anda nak buat projek tanaman cendawan di dalam bangunan. Sebab perlukan air circulation yang baik untuk pengeluaran keluar masuk udara. Kalau tak ada air circulation yang baik, apa yang akan terjadi? Contoh, kalau anda nampak cendawan anda, batang cendawan tu panjang je. Tapi cendawan bunga dia tu keluar kecil je. Itu maksudnya sistem pengudaraan dalam rumah cendawan tu kurang. Ataupun terlalu padat dengan bongkar. Sebab tu dalam rumah cendawan tak boleh terlalu padat dengan bongkar. Sebagai contoh, rumah 20x20 boleh masuk 7,000 bongkar. Tapi saya tak nasihatkan untuk masuk 7,000, masuk 5,000 saja. Sebab kalau terlalu padat, dia akan menghasilkan haba daripada bongkar tu tersebut. Itu antara orang kata tips-tips ataupun perkara-perkara yang perlu dielakkan lah. Macam mana nak tahu bongkar tu dah keluarkan hasil bila dah keluar cendawan lah, betul tak? Atau lain ke? Apa ni dalam kan tadi sistem misting tu. So ini antara alat-alat yang kita akan gunakan lah. Water pump, sensor, humidity, temperature box, tank, lepas tu steel, sprinkler untuk menghasilkan sistem misting ni lah. Sistem misting ni dia bertujuan untuk mengatur suhu dan kelembapan. Dan setiap barangan ni selalunya kalau kita beli dan kita buat pemasangan, kita bagi warranty lah selama 3 bulan. Untuk warranty ni hanya untuk water pump sajalah. Sebab water pump tu je yang elektronik, yang lain semua bertindak secara manual sebenarnya. Air circulation dalam rumah indoor kena sentiasa run 24 jam ataupun maksudnya secara period lah. Yang ini saya nasihatkan exhaust fan tu secara 24 jam lah. Sebab cendawan ni dia tak kira masa 24 jam tu membesar. So kalau dia tak dapat oksigen yang baik, dia akan efek kepada pengeluaran lah. Boleh tak pakai kipas dan yang ada sistem misting tu, kipas yang macam mana tu dia kena halus tau. Dia tak boleh air tu terlalu macam air pancut tu tau. Kalau halus tu macam gambar bawah ni boleh. Tapi kalau macam air terlalu tebal, dia akan efek kepada bongkar nanti. Bongkar senang kena penyakit. Ni dah banyak berbincang ni kan. Ni saya nak kongsikan resepi pula lah. Tapi sementara tu kalau ada apa-apa soalan boleh tanya, tak ada masalah. Forward kan? Kalau sistem misting berapa jam ataupun minit sekali running untuk set? Kalau kat sini kita buat 3 kali, petang 2 kali. Kita gunakan timer. Tujuan untuk mengenal pasti suhu dan kelembapan bilik tu. Encik Faiz, kalau kita guna misting nozzle tu, kalau saiz yang tepi Tuan tanya saiz ke? Saiz untuk nozzle ke? Ya betul. Untuk dapatkan apa mist yang halus tu kan. Saiz kat sini kita pakai 0.1. Memang halus lah. Tapi untuk perkasam cendawan, yang ni lah senang je nak buat resipi ni. Ada yang perkasam cendawan dia. Okey, ada apa-apa soalan lagi ke? Cendawan plastik. Ada masalah connection ni sekejap. Okey. Dah okey belum? Okey, saya clear. Jelas Cik Faiz, jelas. Okey. Baru okey.
Tadi sangkut-sangkut. Lain Okey, so tak apa. orang. Saya kena jawab dulu soalan satu-satu. Sekarang dah okey kan? Okey. Oh ya, nak lapor dulu. Dah. Tadi dah mute kan. Sekarang boleh dengar suara saya jelas Bantu boleh gunakan, boleh sembuh dekat net pun boleh, tak ada masalah. Bekasam ni boleh tahan dalam masa 1 bulan. Bekasam cendawan ni perlu kukus dulu ke, tapi masuk kukus tu peram tu dari dalam SP tu. Lumut adakah mesti simen? Kalau tempat berlumut tu kena bersihkan lumut tu. Kalau lebih baik simen kan lah. Kena packaging yang baik, betul. Akak tu buat packaging yang baik, dah sampai Perlis, dah sampai Sabah Sarawak ada produk dia. Sentiasa alih bongkar cendawan atas ke atas. Kalau rajin boleh buat. Tapi kalau macam banyak kerja. Tapi kalau tak ada masalah tak perlu pun nak pindah-pindahkan bongkar tu. Sistem misting ada thermoset sensor ataupun auto trigger. Jika suhu kelembapan ada trigger punya tu, dia akan trigger waktu tinggi tau. bongkar jadi hijau. Lipas dia tak buat bongkar jadi hijau. Bongkar dia tak buat bongkar jadi hijau, tapi lipas ni kalau cendawan anda kuning-kuning tu kan, itu lipas punya kerja lah tu. Nampak cendawan ni macam kena kesan-kesan kena gigit kunas lah tu. Memang kadang masalah sikit lah. Ada lagi ke soalan? Next. Nak tanya. Yang ini adalah bantuan daripada agensi. Tadi macam terakhir boleh tanya. Cendawan saya sering kali keluar serangga ataupun apa yang menggigit cendawan. Kalau kuning-kuning selalu tu lipas je. Pos atau pos tikus pun boleh jadi. Kalau cendawan kuning-kuning tu memang selalu lipas ataupun tikus. Kadang waktu malam time kita tak perasan. Tapi memang selalu bersihan semua, insya-Allah tu tak terjadi lagi lah. Tapi kadang kita taruh dekat certain kawasan kita pun tak safe. Maksudnya bongkar untuk rosak dia tu kurang, tapi pengeluaran dia kadang okey, kadang tak okey, dan selalunya pengusaha akan mengeluarkan bongkar sisir ni secara seasoning ataupun bermusim. So tak ada musim dia tak ada. Macam ada semburan sisir. Boleh tahu tak jadual maintenance cuci dan cendawan kita sediakan ini, jangan dibuat sekali. Sesekali jangan dibuat. Tidak boleh dicampur bongkar cendawan sisir dan bongkar cendawan tiram. Bongkar cendawan tiram boleh bersama dengan bongkar cendawan black jelly, tetapi dia tidak boleh berkawan dengan bongkar cendawan sisir sebab bongkar kuat dan dia akan membunuh jenis-jenis. Okey, so ada sebarang pertanyaan saya akan jawab. Mana ni? Tak boleh tak sekali. Berkenaan pendapat tentang dedak padi ataupun dedak gandum. Kami banyak pakai dedak padi dekat sini. Cendawan sisir harga padu tapi hasilnya boleh keluar terhad saja kan? Betul. Cendawan sisir ni dia keluarkan hasil sekali je. So maksudnya satu kali hasil pengeluaran, lepas tu dah tak keluar ataupun keluar untuk kali kedua tapi dah tak banyak lah. Tapi mahal lah. 1 kilo boleh capai RM50 ke atas lah. Saya pernah ke Jabatan Pertanian Madi bincangkan mengenai geran yang ditawarkan. So far geran ini memang baik, cuma ada beberapa syarat. Telah buat ada yang nak murah tengah projek-projek daripada ni anda kena ada kertas kerja. Kena ada kertas kerja unjuran projek selama 2 tahun. Macam mana anda nak buat unjuran. Saya ada kertas kerja ni, saya akan kongsikan kepada anda semua nanti. Macam mana kertas kerja ni, apa kertas kerja tersebut, dan sebarang pertanyaan boleh tanya di dalam grup. Sebab saya nak explain lebih lanjut berkenaan dengan kertas kerja ni, saya rasa 1 jam tak cukup. So kena ni lah, orang kata kena ada kelas yang lain lah. Tapi betul, salah satu tujuan anda datang ke kursus-kursus online ataupun kursus yang dibuat, sijil anda tu anda boleh lampirkan sekali dalam kertas kerja kalau anda nak memohon geran. Possibility untuk anda lulus geran daripada antara anda dengan seseorang yang tidak pernah pergi kursus, hanya mengamalkan ataupun mengusahakan projek, sangat tinggi lah untuk anda menang
ataupun untuk anda dapatkan geran tersebut lah. Sebab tu penting anda ada khusus dan sijil tersebut anda boleh selitkan atau dalam orang kata kertas kerja yang anda akan serahkan kepada pihak Jabatan Pertanian. Itulah. Boleh, nanti saya akan kongsikan. Saya ada kertas kerja tu, jangan risau. Kat rumah cendawan perlu elektrik tak? Perlu elektrik. Pasang lampu. Nanti kalau nak pada waktu pagi tak ada lampu, elektrik perlu. Kalau nak pasang water pump tu kena ada elektrik. Kalau tak ada kena tak. Boleh masukkan dalam kertas kerja, boleh pakai. Tuan ada duit kerajaan negeri. So tujuan dia untuk membantu orang kata orang-orang negeri Johor lah. Sebab tu saya banyak bekerja di negeri saya sendiri lah. Tapi insyaAllah saya boleh bantu walaupun di kawasan luar kawasan yang lain lah. Pada bau boleh ke guna boleh ke halau serangga? Boleh. Hak kecil. Kami tengok Boleh. Ubah mana? Kota mana je? Okey, so serai wangi boleh. Kita sekat lantai dalam rumah cendawan tu. Memang kita guna serai wangi. Buat masa ni panjang saya mengusahakan kawasan perfume tu tak ada masalah. Lah tapi kalau anda petani kalau masuk rumah cendawan tu tak adalah keperluan kan untuk pakai wangi-wangian tu kan, perfume ataupun sebagainya. So saya rasa tak perlulah. So kalau orang melawat ke tu berbeza lah, tapi tak kerap tak ada masalah. Cik Faiz, kalau asap Kalau apa tu? asap rokok dalam rumah cendawan boleh ke? Boleh, tak ada masalah. Kalau yang rokok Boleh. Kerja saya sekarang kadang isap okok ke kat dalam ni. Cuma saya nampak tak nampak je lah. Tapi tak ada efek sangat pun. Sekarang. Kalau asap orang bakar sampah boleh tak, Cik Faiz? Kalau bakar sampah tu jangan terlalu kerap lah. Jauh lah, kalau boleh jauh. Sebab asap bakar sampah ni dia dah banyak kan. Bukannya macam asap okok. Jadi jangan cuba elakkan lah. Kalau boleh nak bakar sampah jauh-jauh lah. Okay. Sebab campuran daripada sampah tu sendiri Run profit untuk satu rumah cendawan. Okay, terima kasih. Misal kata berapa anggaran profit untuk satu rumah cendawan? Misal kata 5,000 bongkar. Kalau jual cendawan tiram untuk giliran. Penyakit yang berjangkit. Contoh penyakit berjangkit yang pertama kulat hijau. Tapi kalau kita tutup bongkar tu, kulat hijau kat dalam tak ada masalah. Sebab yang akan meniup kulat hijau tu adalah daripada angin. So kalau belah dalam kulat hijau tu tak ada masalah. Yang kedua, yang baru lepas urin, kalau bongkar yang dah matang jarang kena kulat urin. Selain daripada tu, tapi dekat sini kurang sangat hama sebabnya tak ada belayam. Alhamdulillah dekat sini tak ada belayam. Saya rasa itu je lah penyakit yang selalu. Dalam bongkar tu Cik Faiz, time benih tak boleh pasang kipas ke? Boleh. Apa? Macam mana? Saya tak dengar. Ada ulat sampah, macam ada ulat sampah dalam bongkar. Sebab apa Ulat sampah tu sebab bongkar tu dia boleh ulat sampah. Dia boleh sebab bongkar tu terlalu lembab. Dalam bongkar tu terlalu lembab, air bertakung dalam bongkar tu. Dia beruap tak ada masalah biasa, tapi kalau air bertakung tu selalunya dia memang akan invite ulat sampah, ulat kecil-kecil tu kan. Sebab lagi satu kalau kawasan tu tercemar memang akan adalah ulat-ulat sampah tu. Tapi kali jarang lah berlaku. Selain misting, apa lagi yang boleh rendahkan suhu? Macam tadi saya cakap boleh siram lantai rumah cendawan. Boleh ke guna air untuk siram cendawan? Saya tak galakkan sebab tak tahu kandungan hutan ke boleh air tu keruh, saya tak galakkan lah. Tapi dekat sini kita pakai juga, kita tarik pump daripada air sungai belakang ni tapi ditapis lah. Kalau macam ada minyak kat dalam bongkar, minyak? Ni first time saya dengar ada minyak dalam bongkar. Nanti Cik boleh bagi gambar tak, kongsikan saya dekat dalam grup. Saya tak pernah tengok lagi. Waktu terbaik untuk benih bila je? Waktu pagi. Waktu pagi sesuai untuk pembenihan ataupun malam. Waktu sejuk lah senang kata. Kos anggaran untuk buat rumah cendawan dalam rumah perlu berapa bongkar?
dalam 5,000 20,000 lah. 20,000 saya rasa kalau rumah cendawan kanopi tu siap dengan bongkar cendawan 5,000. Siap dengan sistem misting. Boleh buat. 20,000 boleh buat. Kawasan rancangan pembinaan rumah cendawan saya berdekatan dengan sawah padi, semburan baja, boleh juga semburan baja semua tu tak. Sebab udara akan bawa. Okey. Dia macam mana Dia jenis baja ataupun racun-racun serangga ni, dia kena buat kajian secara orang kata secara khusus. Baja jenis apa ataupun racun jenis apa. So kalau tak ada kajian secara khusus tu, saya tak berani nak kongsikan. Kalau saya buat kajian secara khusus, saya boleh kongsikan. Tapi untuk mengurangkan risiko, kalau Cik nak buat, boleh try dalam small quantity dulu. Tengok apa efek dia. Kalau tak ada masalah, alhamdulillah lah. Sebab kalau kenyataan satu orang kata kajian lah. Yang mengatakan baja ni tak boleh kena cendawan sebab dia akan ada masalah pada cendawan. Kalau macam tu saya baru boleh saya bagi jawapan. Air telaga ada kata boleh pakai air mata air, tak ada masalah. Apa fungus sebenarnya serem? Taman perumahan Macam mana tu? fogging macam mana tu kan? Kat taman perumahan kan fogging nyamuk kan. Terbantu. Sebelum ni tempat kita pernah fogging tapi tak ada masalah. Tak ada masalah. Cuma fogging pun tak berkala kan. Tak adalah air fogging. Tak ada. Pernah kena tempat pernah fogging rumah cendawan dulu. Tapi tak ada masalah. Nyamuk kan, nyamuk Aedes kan, dan serum. Fungsi sebenar serum ni untuk meningkatkan produktiviti. Untuk cendawan tu lebih sihat lah. Untuk serum lah, cuka kayu untuk mengerakkan serangga lah. So saya rasa kita stop dulu dekat sini. So kita akan mula balik sesi petang kita untuk melawat kawasan rumah cendawan pada pukul 2.